Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain, amin. Warabi'u, yang keempat pada perkara yang membatalkan salat itu hudusun najasati, kena najis, allati la yu'fa anha fi thawbihi aw badanihi, yang tidak dimaafkan najis tersebut kena pada pakaian ataupun pada badannya, hatta dakhila anfihi, sekalipun najis itu kena pada bahagian dalam hidung, aw famihi, atau dalam mulut, aw ainihi, dalam mata, aw udhunaihi, dalam telinga, dalam apa tu, dalam hidung tu, hidung berdarah, keluar darah daripada dalam hidung, walaupun ditutup tu tetap najis juga, walaupun darah tu dekat dalam, ditutup kat luar kan, najis juga, batal solat dia. Aufam, dalam mulut tu keluar darah, gigi berdarah, ataupun dia terkeluar isi perut sikit kan, muntah ke, keluar ke bahagian mulut, yang ada lidah tu mulut lah. Kalau dia tekak je tak batal lagi, muntah tu isi perut keluar naik ke atas, tapi tak keluar ke mulut, dia tekak je, tu tak batal. Aw ainihi, ataupun darah keluar daripada mata dia batal, ataupun keluar dalam telinga dia tu batal juga, najis kan darah. Ni qaulihi ta'ala, berdasar pada firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah kamu bersihkannya, sucikan dia. Mudaththir ayat 4. Wa innama ju'ila dakhilul fami wal anfi huna kazahirihima bi khilafi ghuslil janabah li ghalzi amrin najasah, dan hanya saja dijadikan bahagian dalam mulut dan dalam bahagian hidung di sini kalau kena najis batal solat, sama hukum seperti zahir kena najis pada bahagian luar hidung, bahagian luar mulut, batal juga solat, sama kan, dalam hidung ke luar hidung ke batal, di dalam kes najis. Bi khilafi ghuslil janabah, beza kesnya dengan mandi junub. Mandi junub tak wajib basuh sampai ke dalam mulut bagai, di luar mulut aja, tapi kalau najis dalam mulut pun batal. Mengapa mandi junub tak wajib sampai basuh dalam mulut? Sebab kalau najis ada dalam mulut batal, kan. Kalau mandi junub patutnya basuh sekali dalam mulut, wajiblah basuh kan. Mengapa tidak begitu? Li ghalzi amrin an-najasah, sebab urusan najis ni lebih berat lagi daripada mandi junub. Okey, falau waqa'at alaihi najasatun rutbatun aw yabisatun, kalau jatuh ke atasnya najis yang basah atau yang kering, fa azalaha fil hali, kemudian dia buang segera, itu jam juga. Bi qal'i saubin aw nafdin, dengan cara dia kobek pakaian tu, ataupun dia pecat pakaian tu, dia buang pakaian tu lah. Kalau ni boleh dikobek, boleh dia tanggalkan pakaian tu. Aw nafdin, ataupun dikuis pakaian tu, macam maflar ni kena apa, tak cecah atas ni, dikuis gitu kan, ataupun dia kolak gitu, dia cabut, dia buang on the spot. Jadi lam yadur, tidak mudarat, tidak batal solat dia. Habis. Wala yajuzu ayyan haniya an-najasata biyadihi aw kummihi, tidak harus dia buang najis tadi tu dengan menyentuh najis dengan tangan, dia kuis dengan tangan dia di atas najis itu tidak boleh. Ataupun dikuis dengan baju tu dia kesat dengan baju pun tak boleh, kerana kalau dia sentuh najis dengan tangan dia tu berarti dia sentuh najis.
Begitu juga dengan baju tu kan pakaian dia kan, kalau badan kita atau pakaian kita yang menyentuh najis, walaupun najis tu berada di atas pakaian kita, maka kita dikira sengaja menyentuh najis. Adapun pakaian yang kena pada pakaian tadi tu, ada pun najis yang kena pada pakaian tu sebab dia jatuh, bukan kita sengaja. Kalau sengaja batal. Jadi kalau dia jatuh, kita wajib kita wajib buang pakaian tu dengan cara kita pegang bahagian tak kena najis. Kalau kita pegang najis tu batal. Pegang bahagian tak kena najis. Fa in fa'ala batalat salatuhu, kalau dia buat juga kuis dengan tangan dia ke atas najis itu batal sebab sengaja kan. Fa in nahaha bi'udin, bagaimana pula kalau dia gunakan alat kayu ke, dikuis dengan kayu najis kan, fa kadza, begitu juga batal solat dia sebab kayu tu bersambung dengan tangan dia. Maka samalah hukumnya macam dia sentuh najis itu juga. Fa kadza fi ahadi wajhaini wa huwa al-mu'tamad, menurut salah satu pendapat ulama muktabar mazhab Syafi'i, dia ada dua pendapat, kata batal, lain kata tak batal. Jadi mengatakan batal tu, itu kaul yang muktamad, yang kata putus dalam mazhab kata batal. Tanbih, ini satu peringatan. Lau tanajjasa thawbuhu bima la yu'fa anhu wa lam yajid ma'an yaghsiluhu bihi. Kalau bernajislah, terkena najislah pakaiannya dengan najis yang tidak dimaafkan. Sebab kalau percikkan air yang di tepi-tepi jalan tu kan, air tepi jalan tu percik kena pakaian tu dimaafkan kerana dia umum balwa. Sebab tu dia kata la yu'fa anhu, najis yang tidak dimaafkan. Jadi tak ada air untuk basuh najis itu. Apa nak buat? Air tak ada. Ketika itu wajib qata'a mawdi'iha, wajib dia potong bahagian yang kena najis. Okey. Illam yanqus qimatuhu bil qat'i. Tapi tengok keadaan dia. Jika dia potong tadi tu bahagian kena najis tu, tidak mengurangkan nilai pakaian itu, aksara min ujrati saubin yusalli fihi law iktarahu, dia tidak mengurangkan nilai maksimum sewa pakaian itu jika pakaian itu disewa. Ini kes pakaian disewa lah. Bagaimana kalau pakaian itu kita sewa? Wajib potong tak? Wajib potong tak tempat kena najis? Ada pun yang potong-potong pakaian. Ini cerita hukum saja. Praktikal tu tengok keadaan kan. Tapi hukumnya kalau dipotong bahagian kena najis itu sebab air tak ada, kena potong lah. Kalau tidak nak solat macam mana? Pakaian sewa. Kalau dia tidak menjejaskan sewa yang maksimum pada pakaian itu, maka wajib potong. Tapi kalau dia potong, harganya jatuh, ataupun nanti orang tak nak sewa pakaian tu sebab ada cacat, maka itu tak wajib potong. Okey. Hadza ma qalahu asy-syaikhan tab'an lil mutawalli. Beginilah yang disebut oleh asy-syaikhan Imam Rafi'i dan Imam An-Nawawi mengikut kepada Imam Al-Mutawalli. Qala Al-Isnawi, kata Imam Al-Isnawi, yu'tabar aksarul amraini, kena tengok mana yang lebih mahal, kan, mana yang lebih banyak kos. Min zalika, pada kes yang seperti itu, baju sewa kena najis, kan. Tengok antara dua keadaan. Keadaan pertama, potong bahagian kena najis, dengan satu lagi, bandingkan dengan wa min samanil ma law ishtarahu ma'a ujrati ghuslihi 'inda al-hajati. Dengan harga air, kalau dia beli air itu berserta dengan upah basuh baju tu sekali, indal hajati ilal ma', ketika dia perlu kepada air. Biasa kalau perlu kepada air tak ada, mahal lah kan.
Begitulah. Jadi kalau ada air sikit, kena beli, mestilah harga tu sangat mahal. Jadi kena banding, harga air tu ke lebih mahal ataupun harga sewa pakaian tu lebih mahal. Kalau harga pakaian lebih mahal, maka wajib dia beli air basuh. Yang wajibnya ialah pada beli air. Kalau air tu lebih mahal, maka dia kena potong bahagian kena najis. Potong tu wajib. Membeli air tu tak wajib. Memotong tu wajib. Sebab apa pun keadaan, najis perlu dibuang, kan? Sama ada dipotong atau dibasuh. Masalahnya kalau basuh, air mahal. Itu dalam kes pakaian sewa kena najis dalam keadaan tak ada air. Kalau ada pun air dia sangat mahal, kan? Indal hajah, ketika tu orang semua perlu kepada air, mahal lah. Jadi menurut Isnawi, kena tengok siapa lebih mahal. Maka yang wajibnya ialah yang lebih murah, kan? Yang mahal tu tak wajib. Kata Isnawi, li anna kullam minhuma law infarada wajaba tahsiluhu. Kalau sama ada apa tu, salah satu daripadanya, kalau buang najis tu, kalau buang najis sahaja, hukumnya wajib. Kalau dapatkan air untuk buang najis pun wajib juga. Kalau dipisahkan antara kedua tu, potong membuang najis dengan basuh buang najis, kedua-duanya wajib. Wajib tahsiluhu, wajib dilakukan. Jadi kalau kedua-duanya wajib dilakukan, takkanlah kedua-duanya wajib. Tak boleh. Sebab yang nak dilakukan satu je, membuang najis. Jadi salah satu sajalah yang wajib. Tak adalah kedua-duanya wajib. Yang penting najis dia dibuang, kan? Jadi mana satu yang wajib? Salah satunya. Mana salah satu tu yang paling murah kos dia, itu yang wajibnya. Menurut Al-Isnawi, intaha, habis. Wa hadha huwa zahiru, ini jelas, masalah ni jelas. Wa qayyada syaikhanu aidan wujubu al-qat'i bi husulis satril aurati bitahiri. Dan Syaikhan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i juga mengkaitkan wajib potong pakaian kena najis tadi tu jika terdapat sesuatu yang menutup auratnya dengan benda yang suci. Contohnya kena najis pada bahagian aurat, kan? Pakaian kena najis pada pakaian, tapi pakaian tu yang bahagian aurat, kan? Jadi bila dikobek bahagian tu yang kena najis, maka terbuka aurat. Ini kes kalau ada tampalan-tampalan pada pakaian. Tapi kalau macam pakaian yang biasa, main siat-siat habis lah, jahanam lah pakaian tu, kan? Ini kalau ada tampal-tampal boleh dikobek-kobek. Kalau kena najis pada bahagian aurat, pakaian yang menutup aurat tadi tu, kena najis tang tu, kemudian najis, bahagian tu adalah bahagian tampalan, boleh dikobek-kobek. Jadi macam mana? Jadi kalau dikobek, terbuka aurat. Kalau ada benda lain yang suci, boleh menutup bahagian yang terkobek tadi tu, yang telah dikopek tadi tu, sehingga menampakkan aurat, maka wajib dikopek. Wajib dikopek bahagian yang kena najis tadi tu, wajib. Itu kata Syaikhan. Qala Az-Zarkashi, kata Imam Az-Zarkashi pula, walam yazkurhu al-Mutawalli, tapi Imam Mutawalli tak ada pun sebut perkara tersebut. Wa zahiru annahu laisa biqaidin. Menurut zahir keadaan, sepatutnya tidak perlu kait lah. Imam Nawawi dan Imam
Rafi'i dikaitkan wajib kopek tempat yang kena najis tadi tu kalau ada benda lain yang boleh tampal balik kan. Tapi kata Imam Zarkashi, tak adalah kait-kait dengan ada benda boleh tampal balik kan. Sebabnya najis apa pun keadaannya, kalau kena pakaian batallah solat kita kan, kalau tak dibuang segera. Walaupun apa tu, tak ada apa tu penampal yang lain untuk tutup balik aurat kita yang terbuka oleh kerana dah dikopek tadi tu, dia perlu juga dibuang dengan dikopek pada bahagian najis tadi tu kan. Dikopek bahagian yang pakaian kena najis tu dan dibuang. Habis aurat kita yang terbuka tadi tu pula tutuplah bagaimana caranya sekalipun. Kalau tak ada cara nak tutup dia, maka batallah solat kita kerana terbuka aurat. Tapi kalau tak dikopek, batal juga solat sebab kena najis. Jadi kalau begitu keadaannya, dikopek pun batal, tak dikopek pun bahagian yang kena najis itu pun batal juga. Memang terpaksa batalkan solat sajalah sebab tak ada arah. Manakala kalau kata Syaikhan tadi tu, kalau tak ada benda suci lain untuk tampal bahagian yang kita dah kopek tadi tu kan, maka tak wajib kita kopek. Itu macam tak kena lah kan, sebab zahirnya apa pun keadaan memang kena kopek lah. Bahagian yang kena najis tu kena kopek kena buang lah kan. Tak perlu kena ada pengganti tampal ke, tak ada pengganti tampal ke, memang dia kena kopek, kena buang kalau nak pakai pakaian yang sama untuk solat gitu. Jadi ini dibina binaan ala anna man wajada ma yasturu bihi ba'dul awrati lazimahu zalika wa huwa sahih. Ini dibina atas prinsip bahawa siapa yang mendapati sesuatu yang boleh menutup auratnya ketika aurat terbuka dalam solat, wajib dia lakukan. Jadi tak perlu kepada qaid. Jadi kalau dia kopek bahagian kena najis tu, maka terbuka auratnya, dia kena segera tutup dengan apa-apa cara sekalipun. Tak perlu tunggu ada tak apa ni alat yang suci yang boleh tutup. Tak perlu qaid, tu tak perlu. Dia dah dikopek, terbuka aurat, tutup dengan apa cara sekalipun. Itulah maksud di sini, wa huwa sahih, dan ianya adalah betul. Intaha wa hadha huwa zahiru aidan, dan ini pun jelas juga. Ini pun jelas kan. Memanglah buka aurat batal, tutup lah. Itu tak payah nak cerita apa lagi kan. Kena najis, buang lah. Tak ada apa nak cerita lagi dah. Jelas lah tu. Wala tasihhu salatu mulaqin ba'da libasihi najasatan. Tidak sah solat yang terkena sebahagian pakaiannya itu akan najis, wa illam yataharrak biharakatihi, sekalipun pakaian tu panjang, kalau dia bergerak pakaian tu tidak bergerak. Ka tarfi amamatihi at-tawil, contoh seperti hujung serbannya yang panjang kan, di hujung sana terkena najis. Kalau orang Afghanistan, orang sebahagian orang Pakistan, orang Sudan kan, dia pakai serban tu 30 kaki panjang kan, dia belit kepala besar serban dia. Jadi kalau diikat sebahagian serban tu ke kepala, sebahagian lagi tu dia menjela-jela tak ke mana-mana, ujung tu kena najis, maka batal solatnya. Sekalipun di hujung sana tu tak bergerak, kalau dia bergerak.
wa khalafa dhalika ma law sajada ala muttasil bihi. Ini beza keadaannya kalau dia sujud di atas pakaian yang bersambung dengan dirinya, tapi dia tak bergerak kalau kita bergerak. Jadi serban tu panjang, jadi kita bergerak macam mana pun pakaian tu, ujung serban tu tetap tak bergerak. Jadi kita tu sujud di atas serban yang tak bergerak tadi tu, yang itu sah, tak ada batal solat. Haitsu tasihhu salatuhu in lam yataharrak biharakatihi. Sekira-kira sah solatnya jika dia sujud di atas pakaian yang tidak bergerak jika kita bergerak. Macam baju kan, kita bergerak, baju bergerak, tapi kalau serban contohnya tu panjang, kita bergerak macam mana pun dia takkan bergerak sebab dia panjang menjela sana tu, walaupun sebahagian kita lilit ke badan. Li'anna tinaban najasati fi salati syar'un syuri'a li ta'zim. Kerana menghindari najis ketika dalam solat disyariatkan untuk mengagungkan solat itu. Wa hadza ma yunafihi, dan dalam kes ujung pakaian kita kena najis tu, kita bawa dia dalam solat, dia akan menafikan pengagungan terhadap solat itu kan. Kita mesti suci dalam solat. Kalau ada ujung-ujung pakaian kena najis, itu dah tak suci kiranya, dia akan membatalkan solat tu kerana tidak mengagungkan solat. Wal matlub fi sujud, manakala pada sujud, dalam kes sujud pula, kaunuhu mustaqiran ala ghairihi, keadaannya kita tetap di atas satu tempat yang lain. Jadi dia boleh tetap sujud tu di atas satu tempat kan. Di hadis makin jabhataka, berdasar kepada hadis, letaklah engkau punya kening tu, dahi engkau tu, betul-betul letak, makin. Fa iza sajada ala muttasil bihi, jika dia sujud di atas pakaian yang bercantuk, yang bersambung dengan dirinya itu, yang terikat pada dirinya, walam yataharrak biharakatihi, dan pakaian itu tak bergerak. Kalau dia bergerak, hasalal maksud, maka terhasillah tujuan kita meletak dahi itu tadi tu kan. Maknanya kalau kita bergerak, dia tak bergerak kan, kita maknanya kita dah letak lah. Tapi kalau kita bergerak, dia bergerak, jadi bila kita sujud tiba-tiba kita bergerak kan, pakaian itu bergerak, maka kita punya dahi terangkat, jadi tidak makin dekat situ, tak tetap lah. Okey, itu maksud makin tadi tu, tetapkan dahi itu di tempat sujud. Wala tasihhu salatu qabidi tarfi syai'in, tidak sah solat orang yang pegang hujung sesuatu, pegang hujung sesuatu, kahablin ala najasin, seperti tali yang kena najis di hujung sana kan, yang ada najis, tali tu ada najis, kita pegang dia, yang kita pegang tu tak ada najis, dia di hujung sana ada najis. Wa in lam yataharrak biharakatihi, sekalipun yang kita pegang tu di hujung yang kena najis tu tidak bergerak bila dia bergerak. Kita pegang ni tak ada najis, yang kena najis di sana, hujung sana tu, kita bergerak, dia tak bergerak pun, tak sah juga, batal juga solat. La tasih li'annahu hamilun li muttasil bin najasatin, kerana dia memikul, membawa sesuatu yang bercantum, sesuatu yang bersambung dengan najis, kerana dia membawa benda yang bersambung dengan najis. Ka'annahu hamilun laha, maka seolah-olah dia memikul juga, dia juga memikul najis itu. Walau kana tarfa al-habli mulqa ala sajur, kalaulah di hujung tali tadi tu mulqa, diikatkan kepada sajur, nahwa kalbin, seperti apa tu, anjing. Jadi sajur tu wa huwa ma yaj'alu fi unuqihi, tali yang diikat kepada leher anjing.
sajur jadi diletakkan hujung tali tu pada leher anjing contohnya kan. Au masdudan bi safinatin, ataupun hujung tali tu diikat pada safinatin saghiratin, perahu kecil kan, diikat pada perahu kecil. Bihaisu bihaisu tattajiru bi jarril habli, sekira-kira perahu tadi tu akan terseret bila dia tarik tali tu. Bihabli bi jarri al habl lam tasih salatuhu, tak sah solatnya. Jadi dia pegang tali tu tidak bernajis, tapi hujung sana tu sama ada diikat anjing atau diikat binatang yang ada tahi berlumur, atau kemudian diikat pada perahu, dalam perahu tu ada tahi kan, ada najis, maka solatnya batal atau tak sah. Ada beza tak sah dengan batal lah. Batal ni dia dah buat dulu, batal lah, kemudian tengah-tengah dia. Tak sah ni pada awal lagi tak sah kan. Bi khilafi safinatin kabiratin, berbeza keadaannya kalau diikat ujung tali tu ke kapal yang besar, perahu yang besar. La tanjira bi jarrihi, ni la tatajiru ni mungkin dia silap cetak. La tatajiru, dia tak bergerak kapal tu sebab dia besar. Kalau dia tarik, fa innaha qaddar, maka kiaskan keadaan tu kalau diikat tali ke rumah. Memanglah kan, jadi dalam rumah tu macam-macam ada. Jadi tak batal lah. Wala farqa fi as-safinati baina an takuna fil barri aw fil bahri, tak ada beza pada perahu kecil tadi tu pada kapal lah, sama ada kapal kecil, kapal besar, kapal kecil tu perahu lah. Kapal besar tu yang tak boleh ditarik tadi tu, tak ada beza keadaannya kapal tadi tu antara dia di atas darat ataupun di dalam air, tak ada beza. Jadi pada perahu kecil ada hukumnya, pada kapal besar ada hukumnya, sama dia di atas darat atau di dalam air, hukumnya sama lah. Khilafan lima qalahu al-Isnawi, berbeza dengan apa yang dikatakan oleh Imam al-Isnawi min annaha idza kanat fil barri. Ada Imam al-Isnawi kata ada beza kalau atas darat dengan dalam air. Kalau dia di atas darat, lam tabtul qata'an, dia tak batal sebab kias kepada rumah tadi tu. Saghiratan kanat au kabiratan, tak kira kapal tadi tu dia besar ataupun perahu kecil sahaja, tak batal juga kalau di atas darat, kata Isnawi ni. Kata Isnawi. Manakala musannif kata batal kalau perahu kecil kan. Perahu besar tak batal. Okey, Isnawi kata kalau atas darat semua tak batal, kecil besar semua tak batal. Taib, wallahu alam. Wala wasala azumahu. Okey, ni kes baru. Kalau dia sambung dia punya tulang patah, disambung. Jabirah ni dia tulang patah, kemudian dia apa ni, dia sangga, dia topang, dia ikat, kan, itu nama jabirah. Linkisarihi masalan binajisin. Jadi tulang patah diikat dengan benda menajis, dengan benda menajis, contohnya dengan tulang juga, tulang bangkai ya, diikat bahagian patah tu dengan tulang sebagai dia punya jabirah, penyangga, bahan sangga kan. Li faqdi tahiri salihi lil wasli, sebab tak ada benda yang suci yang sesuai untuk dijadikan penyangga kan, penyangga tulang patah tadi. Fa ma'zur, maka diuzurkan, dibolehkan, dimaafkan. Fi zalika, pada demikian itu, fatasihhu salatuhu ma'ahu lidarurati, maka sah salatnya berserta dengan jabirah ataupun penyangga tadi tu kerana darurat. Bawa tulang bangkai tu, ialah darurat kan.
sah solat. Habis najis, ayalah darurat. Qala fi raudhati kasliha, kata dalam kitab Raudah sama macam dalam kitab Aslu Raudah juga mengatakan bahawa la yalzamuhu naz'uhu, tidak wajib dia mesti tanggalkan penyangga tadi dia, jabirah tadi tu. Iza wajada at-tahiru, jika dia telah menemukan penyangga lain yang suci. Tak wajib dia tanggalkan sangga tadi walaupun dia daripada benda najis. Contoh tulang bangkai, intaha habis. Wa zahiruhu annahu la yajibu naz'uhu wa in lam yakhif dararan, dan pada zahirnya tak wajib tanggalkan alat sangga tadi tu ataupun jabirah tadi tu jika dia tak takut mudarat. Tak wajib dia buang penyangga tu dalam keadaan dia tidak takut mudarat. Maksudnya jika dia dia takut mudarat, maksudnya jika dia takut mudarat dia tak wajib. Maka dalam kes ni macam tu jugalah. Dia tak wajib tanggalkan kalau dia tak takut sebarang kemudaratan. Kalau dia tanggalkan dia illam yakhaf darar. Kalau dia tak takut mudarat, kalau dia tak tanggal, maksudnya kalau dia tanggal mudarat. Itulah. Maka dalam kes ni cerita sama lah gitu. Tak wajib tanggal. Wa in khalafa ba'dul mutaakhirin fi zalika, sekalipun sebahagian ulama Syafi'iyah yang terkemudian menyalahilah pendapat seperti dalam kitab Raudah Imam Nawawi, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi dan kitab Aslu Raudahnya. Jadi sebahagian ulama mutaakhirin dia kata wajiblah tanggalkan. Kalau dah dapat benda yang suci, benda najis, tanggallah, dia kata. Masalahnya dah ada benda suci, kalau tak ada tak apa. Gitulah. Amma iza wasalahu bihi ma'a wujudi tahiris salih, adapun jika dia ambil benda najis tu sebagai penyangga tulang patah dia tu, sedangkan ada je benda lain yang suci yang sesuai untuk jadikan penyangga, tapi dia gunakan yang menajis juga. Au lam yahtaj ila al-wasli, ataupun kalau dia tak sangga pun tak apa kan, tapi dia sangga juga dengan menggunakan benda menajis, fa innahu yajibu alaihi naz'uhu, ketika tu wajib dia dia tukar, wajib dia buang benda menajis yang dijadikan penyangga tulang patah dia tadi tu. Sebab dia saja-saja pilih benda menajis, atau benda tu tak disangga pun tak apa, tapi dia ambil juga penyangga menajis, contohnya tulang bangkai, contoh kan. Maka bila nak solat wajib ditanggalkan. In lam yakhaf dararan zahiran, itu pun jika dia tidak takut berlaku mudarat yang jelas kalau dia tanggalkan penyangga tadi, kan. Wa huwa ma yubihu tayammum, iaitulah sehingga menjadikan dia, sehingga ma yubihu tayammum, sehingga dia mengharuskan tayamum, iaitu jika berlaku mudarat yang sampai dia terpaksa bertayamum, sampai tak boleh nak wuduk lah, sampai terpaksa ganti dengan tayamum. Jadi kalau sampai begitu sekali, maka tidak wajiblah tanggalkan alat sangga tadi tu. Fa in mata man wajaba alaihi naza', jika matilah orang yang sepatutnya dia wajib tanggalkan alat sangga yang bernajis tadi tu, lam yanza', tapi dia tak nak tanggalkan sampai mati dia. Jadi kalau dia dah mati, macam mana, kan? Katalah dia, kalau sangga tu bolehlah dibuang. Katalah dia sambung tulang tu dalam kulit kan, dalam daging tu sambung, tapi masalah penyambung tu najis, contoh kan. Jadi macam mana tu, dia sambung tulang dia tu dekat dalam tu, dalam kulit, dalam daging sana tu, tapi penyambung tu bernajis. Itu tidak wajib
dikorek balik alat penyambung tadi tu, sekalipun dia bernajis, lihatki hurmatihi, sebab kalau kita korek balik penyambung tulang tadi tu akan mencemar kehormatan mayat tadi tu. Li suquti taklif anhu, sebab bila dia dah mati, dia punya taklif dah gugur. Taklif untuk buat ibadat ni untuk orang hidup, bila dia dah mati dah tak ada taklif nak buat ibadat. Jadi dia perlu suci ke tak suci tu untuk dia solat, tapi kalau dia dah mati dia tak wajib solat lagi dah. Jadi tak wajiblah kita membuang benda yang bernajis daripada dalam badan dia. Wa qadiyatu ta'lilil awal fa tahrimu naza'. Dan dalam kes illah yang pertama, illah sebab kes yang pertama tadi tu haram kita buang benda bernajis yang menjadi penyambung tulang. Kes yang tadi tu dan sebelum ni, kes yang pertama ni kes yang awal, yang sebelum ni lah kes yang awal, iaitulah dia mati dalam keadaan dia punya penyambung tulang tu daripada benda bernajis kan. Jadi penerangan sebelum daripada itu adalah untuk menerangkan tentang tahrim an-naza', haram kita buang benda yang bernajis yang menjadi alat penyambung tulang dia tadi. Okay. Hukumnya haram, sebabnya di atas tadi kita terangkan. Wa huwa ma naqalahu fil bayan fi an ammati al-ashab, dan itulah yang telah dinukilkan dalam menerangkan tentang pendapat kebanyakan ulama yang muktabar mazhab Syafi'i, kata begitu. Kalau dah mati habis, tak kira najis tak najis, jangan kita korek lagi. Kalau zahir je, kalau yang diikat-ikat ke badan dia tak apa kita buang. Tapi kalau dah bercantum dengan dia punya tubuh badan, tak boleh kita korek lagi dah. Kerana dia akan mencemar kehormatannya, maka hukumnya haram. Wallahu ta'ala alam. Akan datang al-qalu fi hukmil washam, macam mana orang bertatu kan, orang bertatu. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.